Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak buat sedikit perkongsian tentang cara penggiliran racun serangga ataupun rotation. Dan yang kedua, bagaimana serangga boleh membina kekebalan terhadap bahan aktif racun yang kita sembuh. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita intro dulu. Okey, baik sahabat. Sekarang ni depan saya ni ada beberapa jenis racun lah, yang terdiri daripada kumpulan nerve and muscle, IGR, insect growth regulator, dan juga respiration energy metabolism. Okey, ni kalau sahabat tengok nampak banyak ni, sebenarnya saya beli sikit-sikit lah. Dan juga ada racun yang dah hampir habis tu, kemudian saya akan beli yang lain lah, sebab tu jadi akan jadi nampak banyak ni. Okey, bila kita sebut pasal racun serangga ni, sebenarnya kita kena tengok pada keadaan kebun kita lah. Macam kebun saya ni, kalau kita tak buat semburan, dia akan diserang oleh pelbagai jenis serangga lah. Kita jangan ikut kebun orang lain, sebab ada sahabat saya tu dia tak pernah guna racun serangga pun, tapi kebun dia tidak diserang sangat lah oleh serangga. Jadi pada kebun saya ni memang saya kena guna racun serangga lah. Sebab kalau tak guna memang habis lah daun tu berlubang. Okey, jadi hari ni saya akan fokus pada cara penggiliran dan juga bagaimana serangga tu boleh membina kekebalan, dan juga sedikitlah pasal sasaran racun serangga yang kita guna, terutamanya daripada kumpulan nerve and muscle. Okey, baik, sekarang ni kita tengok pada central nervous system, di mana sasaran racun serangga ni pada untuk nerve and muscle ni, dia akan serang pada kawasan nerve system ni lah, sistem saraf pusat serangga dah. Dia akan mengganggu isyarat daripada otak yang hantar ke saraf, bahagian saraf ni lah. Okey, dia ni kita panggil ion channel. Okey, ion target protein ni, ion channel yang akan ditarget oleh racun serangga lah untuk nerve and muscle lah. Biasanya ion channel lah. Sebab tu kalau sahabat boleh tengok dia punya lambai tu, bentuk ion channel semua tu. Dia sodium channel, macam-macam lah ada tu. Okey, ini gambaran keseluruhan pada sistem saraf serangga, saraf pusat serangga lah. Ni dia akan menyebabkan gangguan neuromuskular lah. Okey, kita tengok pada bahagian yang pertama, TRPV channel and chordotonal organ modulators. Okey, kawasan ni dia akan mengganggu stimulus serangga lah, seperti penglihatan, rasa, bau, sentuhan dan lain-lain lah pada serangga. Okey, dan grup yang kita biasa tengok ialah grup 9 dan juga grup 29 lah. Racun yang sahabat biasa tengok ialah 9B lah, biasa jumpa lah, pymetrozine, yang boleh menyebabkan serangga ni terhenti nafsu makan, pekak dan tidak stabil, dan pelbagai lagi lah. Okey, ini bahagian yang kedua, sodium channel modulators. Okey, ni kita akan ambil sebagai contoh untuk resisten nantilah. Okey, sodium channel modulators ni dia akan menyebabkan sodium channel tu akan sentiasa terbuka lah. Okey, dan racun yang biasa sahabat jumpa untuk ni ialah grup 3 dan grup 22. Okey, grup 3 yang biasa sahabat jumpa 3A lah, paling banyak lah 3A. Contoh dia cypermethrin, deltametrin, lambda cyhalothrin dan lain-lain lah, yang akan menyebabkan hyperexcitation. Excitation maksudnya serangga tidak dapat mengawal pergerakan dia. Selain itu dia akan menyebabkan lumpuh dan kematian lah. Okey, dan yang seterusnya ialah nicotinic acetylcholine receptor, NACHR, yang akan membuka ion channel pada bahagian tu, yang akan menyebabkan hyperexcitation dan juga lumpuh jugalah. Kebanyakan nerve and muscle ni akan serang bahagian saraf lah. Dan racun untuk biasa sahabat guna untuk ni daripada grup 4, 5, 32 dan 14. Dan biasanya yang sahabat guna ialah grup 4A lah, neonicotinoids. Okey.
seperti imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid dan dinotefuran serta lain-lain lah. Okey. Okey, seterusnya kawasan yang keempat Okey, kawasan yang keempat ini adalah GABA gate chloride channel ataupun GABA chloride lah. Okey, ini pun sama, dia akan mengganggu kawasan sodium channel jugalah, ion channel. Yang ini akan menyebabkan serangga tu menjadi sawan dan juga kematian lah. Okey, grup yang biasa sahabat jumpa ialah grup 2, 30. Kemudian yang biasa sahabat jumpa 2B fenipirazole, iaitu bahan aktif dia fipronil. Kemudian yang kelima ialah glutamate gate chloride channel. Okey. Yang ni pun sama, dia kawasan ion channel jugalah, sodium channel. Yang ni akan menyebabkan kelumpuhan lah. Dan racun yang biasalah sahabat guna dia pada grup 6 ivermectin, milbemycin. Dan bahan aktif dia ialah emamectin benzoat dan juga apa dia satu lagi abamectin. Okey, racun yang berbau busuk ni Okey. Seterusnya yang ke 7 yang ke-7 ryanodine receptor RYR ni. Okey, ryanodine receptor ni dia lebih serang kepada kawasan saraf lah, kawasan otot. Okey, kawasan otot yang ni target masa lah. Ryanodine receptor ni dia akan menyebabkan otot menjadi tidak terkawal, dia akan lumpuh dan juga kematian lah. Dan racun yang sahabat biasa guna daripada grup 28 lah, iaitu chlorantraniliprol, cyantraniliprol, tetraniliprol dan lain-lain lagi lah. Okey, baik. Okey, baik sahabat, sekarang kita tengok contoh racun yang sahabat biasa jumpa lah. Yang pertama daripada nerve and muscle lah, 3A pyrethroid pyrethrine. Kita ada sapermetrin, lambda seletrin dan juga delta metrin. Okey, dia punya MOA, cara tindakan dia ni ialah sodium channel modulators. Maksudnya kawasan yang tindakan dia ni di kawasan axon kawasan axon, gambar tu sahabat boleh tengok. Dengan cara dia akan sentiasa membuka sodium channel tu. Dia akan menyebabkan ion sodium tu masuk dengan banyak, menyebabkan serangga tu menerima isyarat pergerakan tu secara berterusan. Ini akan menyebabkan dia hilang kawalan. Dia akan pergerakan dia akan jadi terlalu cepat sampai dia tak boleh kawal lah. Itu dia punya fungsi dia. Ni kumpulan dia sahabat. Kalau sahabat perhati betul-betul, bahan aktif tu dia memang nama dia lain-lain, tapi dia cara tindakan dia sama. Dia akan serang di kawasan sodium channel dah. Jadi sini masalah dia, walaupun kita tengok bahan aktif dia tu nama dia lain, tapi dia berada dalam subgroup dan juga grup yang sama lah. MOA dia sama. Jadi dia akan menyebabkan risiko untuk serangga membina kekebalan tu agak tinggi lah, resisten Okey. Sekiranya kita berterusan menggunakan racun yang saya tunjukkan tadi, contohlah, sebagai contohlah, serangga akan mula membina kekebalan lah, sebab tindakan racun ni dia menyerang pada bahagian yang sama lah. Okey. Sebagai contohnya, serangga ni dia ada genetik ataupun DNA dia ada yang berlainan sedikit lah. Contohnya yang pangkah tu dia dah kebal dah resisten, kita tak tahu pun. Okey, apabila kita membuat semburan menggunakan racun yang kumpulan yang sama, yang resisten ni dia akan mula, dia akan hidup, dia akan membiak lah. Apabila dia membiak, dia akan membawa genetik yang resisten pada racun serangga yang kita guna secara berterusan tadi lah. Jadi dia tidak akan berkesan lagi lah untuk serangga-serangga ni. Okey, seterusnya kita akan tengok jenis-jenis resisten lah. Kat sini saya senaraikan 4 lah. Okey, yang pertama ialah metabolic resistant, yang kedua alter target site resistant, yang ketiga behavioral resistant, dan yang keempat penetration resistant kekebalan lah ni, jenis-jenis kekebalan.
Resisten yang pertama ni, metabolic resistance ni, di mana serangga akan membina sistem enzim yang akan memusnahkan bahan aktif racun. Okay, kalau sahabat tengok metabolic enzim ni, dia akan melekat pada struktur kimia racun, kemudian dia akan mengubah struktur tu. Jadi racun itu tidak akan berkesan lah. Maksudnya dia tidak akan sampai ke kawasan target, kawasan target protein lah, ion channel. Okey, yang kedua, dia akan membuang kesan toksik dalam badan serangga tu secara perlahan-lahan lah. Okey. Dan yang ketiga ialah enzim ni dia akan menjadi lebih cekap dan bersifat spektrum luas pada bahan aktif racun. Dan ada kemungkinan cross resistant daripada dalam grup racun yang kita sembuh tu. Jadi resistant jenis ni memang paling banyak masalah lah kepada racun serangga. Okey, khususnya alter target site resistant. Okey, perubahan genetik pada kawasan sasaran protein ion channel. Okey, ini sebelah kiri ni normal, yang sebelah ni dah berubah genetik dia. Nampak ada beza kan pada bahagian cangkuk tu. Jadi pada bahagian cangkuk tu lah racun serangga akan melekat dan menjalankan tugas dia. Jadi apabila perubahan berlaku pada bahagian ion channel yang macam cangkuk tu, yang menyebabkan racun serangga tidak boleh melekat dan tidak boleh membuat tugas dia, iaitu dengan cara membuka ion channel tu. Jadi masalah di sini, bila kita sembuh pada serangga tu, racun serangga tu dah masuk dari tubuh serangga, tapi dia menuju ke sasaran ion channel ni, tapi dia tidak boleh jalan ke tugas dia. Jadi tidak berkesan lah racun serangga tu. Ini resisten yang kedua lah, alter target site. Baik, resisten ketiga ialah behavioral resistance. Okey, serangga boleh mengesan dan mengenali toksin. Apabila kita sembuh racun serangga tu, dia akan cuba mengelak kawasan semburan tu. Maknanya bahagian mana-mana bahagian yang tidak terkena kawasan semburan, dia pergi makan kawasan tu. Okey, ini resisten yang dibina oleh serangga tu sendirilah. Dia dah jadi bijak lah. Kerana genetik dia, tubuh dia ni yang menyebabkan dia jadi gini. Ini kita panggil resisten lah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada serangga yang kita dah buat semburan tapi masih lagi menyerang daun-daun pokok durian kita lah. Okey, mungkin kawasan itu tidak terkena dengan racun serangga lah. Okey, khususnya penetration resistant. Serangga yang dah kebal ni, dia akan menyerap toksin yang kita sembuh, racun serangga yang kita sembuh tu, dia akan menyerap dengan perlahan. Kekebalan jenis ni biasanya terjadi pada bahagian kutikel luar serangga tu, di mana ia akan membina penghalang yang boleh memperlahankan penyerapan bahan aktif racun ke dalam badan mereka. Maksudnya kalau dia terkena bahan aktif racun sekalipun, bahan aktif racun tu tidak 100% masuk ke dalam tubuh dia, ataupun dia akan masuk tapi dengan cara yang perlahan lah. Okey, ini ialah penetration resistant. Maksudnya kesemua resistant ni dia melibatkan genetik pada serangga tu sendirilah. Mana-mana serangga yang dah kebal ni, dia memang akan ada genetik yang unik sikit lah berbanding dengan serangga yang biasa lah, yang belum kebal. Okey, ini contoh penggiliran racun rotation lah. Jadi kita akan pilih daripada kumpulan yang berlainan dengan cara tindakan yang berbeza lah. Yang pertama kita ambil nerve and muscle sodium channel modulators 3A, lambda cyhalothrin. Kemudian kita akan gilirkan dengan daripada kumpulan respiration, energy metabolism, iaitu 12A, inhibitors of mitochondrial ATP synthase, iaitu diaventuron. Kemudian kita pergi ke growth ataupun insect growth regulator, iaitu group 23, inhibitors of acetyl CoA carboxylase, iaitu spirotetramat. Dan yang terakhir nerve and muscle juga, group 28, ryanodine receptor modulators, iaitu chlorantraniliprol. Ini adalah satu contoh rotation ataupun penggiliran daripada kumpulan yang berlainan dengan cara tindakan yang berbeza lah. Okey, jika sahabat hanya ada racun daripada kumpulan nerve and muscle saja, pastikan sahabat buat rotation ataupun penggiliran berdasarkan nombor bahagian depan dia tu berbeza lah. Contohnya 9 ke 4 ke 6 ke 8 ke 3A. Biar dia berbeza pada bahagian nombor tu lah. Sekurang-kurangnya dia tindakan dia tu sedikit berbeza lah.
Okey sahabat, ini Lambda Celotrin 3A nerf masa. Sebelah tu Spirotetramak IJR 23 Imidacloprid 4A. Nerf masa ini dia Venturon 12A Emamectin benzoat grup 6. Nerf masa, kemudian kita ada Pymetrozine 9B nerf masa dan seterusnya grup 6 Emamectin dan juga Spirotetramak 23 IJR. Kemudian saya pergi ke Cypermetrin balik lah 3A. Jadi untuk rotation seterusnya saya tak akan guna lagi Lambda Celotrin sebab saya guna Cypermetrin tadi. Saya akan terus ke yang kedua ni. Dan kemudian seterusnya giliran gitulah. Supaya kita tidak menggunakan daripada kumpulan dan juga sub kumpulan yang sama lah. Kita untuk elakkan resistor lah. Contohnya 3A ni. Kemudian saya pergi ke ni 4A. Ni 12A 6, kemudian 9B 6, 23. Okey, itu grup dia berbeza dan juga kumpulan dia pun berbeza jugalah. Okey. Jadi kita ni salah satu cara lah yang saya guna. Bukanlah sempurna sangat lah susunan saya ni. Sebab banyakkannya racun pada nerf masa. Cuma nombor depan dia tu berlainan lah kecuali 3A. 3A tadi saya ada sample Lambda Celotrin, Cypermetrin, apa salah lagi? Tu lah hanya 3A, ada dua lah. Macam grup 6 ni Abamectin dengan Emamectin benzoat ni pun ada dua juga ni. Pegasus dengan Abinsec. Okey, tu 6, grup 6 nerf masa. Lain tu nombor depan dia tu berbeza lah. Okey. Macam ni Solomon ni habis dah ni. Saya tak memang tak guna lah habis. Sebab tu saya ganti dengan Movento E Spirotetramak. Dia dicampur dengan Imidacloprid lah. Spirotetramak ni dia insect growth regulator lah. Okey, itu contoh giliran saya lah. Baik, sebagai kesimpulan kita perlu membuat penggiliran racun daripada kumpulan yang berlainan dengan cara tindakan yang berbeza lah. Okey, jangan guna racun yang daripada kumpulan ataupun sub kumpulan yang sama sahabat. Rugi duit rugi duit sahabat racun mahal sekarang ni. Yang kedua, kita tengok pada bahan aktif dan juga bukan jenama jenama tak penting, yang penting sekali bahan aktif Yang ketiga, sekatan kena ikut label lah. Jangan lebih, jangan kurang sebab dia boleh membina kekebalan pada serangga. Okey, seterusnya waktu semburan, kuantiti semburan, sasaran dan jenis serangga juga memainkan peranan penting lah. Kuantiti sasaran tu pastikan racun tu disembur pada bahagian atas dan juga bawah daun lah. Dan yang terakhir ialah kawalan biologi lah. Ni paling terbaik lah sebab dia secara semula jadi contohnya kita ada lacewing jenis serangga yang akan makan serangga lain lah. Wasps macam penyengat tu dia juga membantu selain itu mikrob seperti Bacillus thuringiensis BT dan juga Beauveria bassiana ni jenis bakteria dan juga fungus yang boleh kita gunakan sebagai racun alternatif lah dua ni. Okey, itu kawalan biologi lah untuk elakkan resistor ni jadi sebenarnya apabila kita dah mula menggunakan racun serangga ni, serangga secara automatik dia akan membina kekebalan lah. Jadi susah kita nak elak benda ni berlaku Okey, setakat itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Okey, jika sahabat ada sebarang komen boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah lah. Okey, sekian, terima kasih.